Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Alhamdulillah, bersyukur lagi kepada Allah kerana kita dapat lagi untuk sambung kepada semakan latihan bagi simulasi UPKK. Okey, kali ni kita akan tengok untuk subjek ulum syariah. Okey, iaitu gabungan akidah dan juga ibadah. Dia gabunglah. Okey. Jadi kita tengok dulu. Untuk akidah cari seperti biasa, keluarkan keluarkan pen merah untuk salin. Okey. Untuk write mana yang betul, mana yang salah. Okey, kita tengok dulu untuk akidah soalan 1. Soalan 1 hingga 10, apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Alif wajib, ba sunat, jim harus dan makruh. Jadi jawapan dia wajib. Wajiblah. Lepas tu baru jadi siapa yang jawab selain wajib salah. Wajib wajib betul. Kedua, sidik bermaksud apa? Apa maksud sidik? Sidik bermaksud benar. Okey, ataupun siapa yang jawab menyampaikan jujur bijaksana, semua salah. Okey, seterusnya sifat harus bagi Rasul ialah apa? Menyampaikan, bersyukur dan juga jujur ataupun bijaksana. Menyampaikan tu wajib, jujur wajib, bijaksana pun wajib. Jadi bersyukurlah harus. Wahdaniyah artinya banyak ke, ramai ke, tunggal ke, berbilang-bilang. Tunggal. Okey, apakah maksud Allah Maha Hidup? Okey, Allah ada permulaan, Allah kekal abadi, Allah bernafas, Allah bernyawa. Allah kekal abadi. Okey, Allah Maha Hidup bermaksud Allah akan ada sehingga Allah akan kekal sehingga bila-bila. Selama-lamanya. Okey. Baik, jadi Allah itu hidup dan hidup Allah tu tak sama macam hidup manusia. Bukan macam kita kena bernafas. Ataupun kita kena bernyawa. Allah hidup bukan bernafas, bukan bernyawa. Bukan. Tak samalah macam kita, macam makhluk. Jadi Allah itu kekal abadi. Nombor 6, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Okey, iaitu surah apa ni? Tak nampak sangat. Okey. Jadi tak apa, kita tengok terus. Kalimah bergaris di atas berkaitan dengan beriman kepada malaikat ke, rasul ke, kitab ke, qada dan qadar. Qada dan qadar lah. Okey, pilih kenyataan yang betul berkaitan kesan mempercayai sifat iradat Allah. Okey, iaitu hati sentiasa sedih, mudah berputus asa, iman bertambah mantap, jiwa sentiasa bergelora. Bergelora ni macam tak tenang lah kan. Tak tenang. Lepas tu rasa dia macam dia dah tak boleh nak fikir ke apa semua. Dia itu orang yang jiwa yang bergelora. Dia fikir benda buruk-buruk je, benda-benda elok dia tak nak fikir. Jadi apa kesan dia? Semestinya iman yang bertambah. Itu kesan kebaikan bagi kita mempercayai sifat iradat. Nombor 7, jim. Nombor 8, apakah pengertian sifat baqa bagi Allah? Okey. Yang pertama, berkuasa untuk mengadakan sesuatu, berdiri dengan sendirinya, berlainan dengan makhluk, kekal selama-lamanya. Jadi apa pengertian? Baqa itu kekal lah. Dia sama macam ayat tadi. Tapi ayat tadi dia nak menceritakan yang Allah itu hidup. Okey, dan juga Allah itu yang menghidupkan. Tapi untuk baqa menunjukkan yang Allah itu kekal. Okey, akan ada yang musnah. Bumi akan musnah, tapi Allah kekal. Hayat, Allah hidup. Dan Allah itu menghidupkan. Dan Allah itu akan hidup selama-lamanya. Sebab apa? Kita hidup, tapi kita mati. Kita ada, tapi kita tak kekal. Kita akan musnah. Manusia akan musnah. Allah hidup, Allah kekal. Okey, Allah kekal hidup selama-lamanya. Allah baqa. Okey? Allah Allah akan kekal selama-lamanya juga. Faham? Itulah baqa dan juga hayat. Okey, berikut adalah bukti sifat iradat bagi Allah, kecuali Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu. Semua kehendak manusia pasti akan berlaku. Bumi berputar pada paksinya dengan izin Allah. Semua yang berlaku mengikut perintah
dan izin Allah. Okey, bermaksud apa? Berikut bukti sifat iradat bagi Allah, kecuali maksudnya yang lain tu semua bukti lah. Ada satu je yang bukan. Yang mana yang bukti Allah berkuasa terhadap sesuatu, ya. Iradah tu Allah berkuasa. Jadi Allah berkehendak ke atas sesuatu lah. Kehendak Allah tu boleh apa saja. Tak ada yang terlepas daripada kehendak Allah. Tapi bumi berputar pada paksinya dengan izin Allah, betul? Kalau Allah kata bumi ni berhenti berputar, berhentilah. Okey. Allah izinkan bumi ni berputar lah. Bukan bumi je, kita bersama. Okey. Allah kata kita hiduplah kita. Allah izinkan kita makanlah kita. Kalau Allah tak izinkan kita hidup, matilah kita. Itu saja. Sebenarnya matahari, bulan, bintang, haiwan, okey, tumbuh-tumbuhan, makhluk lain, okey, semua di bawah kuasa Allah. Okey, tak ada satu pun yang bukan daripada kuasa Allah. Okey, semua yang berlaku mengikut perintah dan izin Allah. Ya, betul, semua. Bukan bukan semua malaikat, syaitan, manusia, haiwan, jin, tumbuh-tumbuhan, alam seluruh alam ni mengikut kepada perintah dan juga izin Allah. Itu yang menunjukkan yang Allah itu maha agung. Kena tahulah. Okey, jadi semua tu betul. Yang bukan apa? Semua kehendak manusia pasti akan berlaku. Itu memanglah. Okey, memang kita kata apa yang kita nak tu kadang-kadang jadi je. Ataupun apa yang kita minta tu kadang-kadang dapat je. Kan? Tetapi kena ingat itu pun kerana izin Allah. Faham? Contoh macam kita nak hari ni kita nak makan nasi ayam. Dapat je nasi ayam? Kata memanglah dapat. Itu kerana Allah ada izin. Kalau Allah tak izin, tak dapatlah kita hari tu dapat makan. Faham? Jadi manusia ni sebenarnya bersifat lemah. Janganlah kita bersifat sombong. Okey, seterusnya nombor 10, agama Islam dapat diperluaskan kerana suruhan Islam sampai kepada manusia. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang berkaitan dengan pernyataan di atas? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Mana? Jawapannya tabligh lah. Sebab sidik, benar, bercakap benar, amanah, jujur, fatanah, bijaksana, tabligh baru menyampaikan. Maksudnya tadi, kalau agama Islam ni tak disampaikan, tak tahu. Jadi itulah tugas Nabi untuk memberitahu kepada kita yang Allah itu wujud, kita kena sembah Allah. Agama Islam ni agama yang sebenar. Okey, jangan sembah berhala, tak ada faedah. Macam tu tahu, kena tahu. Okey, jadi itulah yang dilakukan oleh para rasul dan juga para nabi. Okey, jadi untuk seterusnya 11 hingga 15. Okey. Nombor 11, kita wajib beriman kepada Rasul. Kita tempat kosong beriman. Kita wajib beriman lah. Jadi pangkalkan yang wajib tu. Okey, baladah ialah sifat mustahil bagi Rasul, yang bermaksud bodoh. Itulah baladah. Nabi dan Rasul mustahil ada sifat bodoh, ataupun jahil. Khianat ialah sifat mustahil bagi Rasul. Ya, betul, khianat mustahil juga. Nabi ni bersifat pecah amanah, dan juga mustahil Nabi ni dia tak jujur, kan. Nombor 14, sifat wajib bagi Rasul ialah amanah. Betul? Wajib Nabi ni bersifat amanah. Tak boleh kita kata Nabi ni Nabi mungkin ada Nabi yang tak amanah. Tak. Semua Nabi, semua Rasul adalah amanah, jujur. Okey. Kerana mereka ni martabat adalah tinggi di sisi Allah. Faham? Bukannya macam orang biasa. Okey, seterusnya berkahwin dan berkeluarga ialah sifat harus bagi Rasul. Okey, Nabi pun manusia. Okey, tapi walaupun manusia, sifat harus ni tidak merendahkan ke pangkat Nabi itu, ataupun taraf Nabi itu di sisi Allah tidak direndahkan. Cuma kehidupannya sama seperti kita. Okey, makan, minum, berjalan, tidur, berkahwin dan
sebagainya. Okey, sebenarnya surat sebelah bukan surat 4, kita tengok nombor 16. Tandakan betul atau pangkah pada pernyataan yang di bawah. Mempercayai bahawa kitab suci Allah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Betul. Terdapat 5 buah kitab yang diturunkan kepada Rasul. Salah. Kitab-kitab yang diturunkan menjadi petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar. Betul. Selepas Al-Quran ada lagi kitab yang lain yang diturunkan. Salah. Kitab diturunkan kepada Rasul yang berbeza mengikut keadaan kaum mereka. Betul. Okey. Kemudian kita tengok pula padankan nama hari kiamat dan ertinya. Nama hari kiamat Yaumul Ba'ts, iaitu hari kebangkitan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Okey, Yaumul Zazalah. Yaumul Zazalah hari kegoncangan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Hash, hari perhimpunannya. Tak apa, ini kalau Ustaz tersilap nanti kamu betulkan. Okey, baik, seterusnya nombor 26. Okey, garis jawapan yang betul. Hari kiamat termasuk dalam rukun iman ke Islam? Iman. Maksud tawakal beribadah ialah maksud tawakal ataupun ibadah ialah berserah diri kepada Allah. Mana satu? Tawakal ke ibadah? Tawakal. Iradat Allah itu tiada pula. Iradah Allah itu tiada batasan ataupun bimbingan. Tiada batasan. Rasul diberi wahyu ataupun petunjuk untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul diberi wahyu untuk dirinya. Okey. Nabi dan Rasul ni ada perbezaan. Tetapi tugas dua-dua diberikan wahyu oleh Allah SWT. Okey. Cuma Nabi dia dapat wahyu tapi tidak wajib dia menyampaikan kepada orang, tapi Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Okey, qada ialah ketentuan ataupun pelaksanaan ke atas sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Ketentuan. Okey, Ali berbual dengan ustaz berkaitan sifat hayat Allah yang tiada permulaan dan tiada perakhiran. Lalu Ali meminta ustaz menerangkan perbezaan sifat hayat Allah dengan kehidupan manusia. Okey. Saya terang tadi kan? Dia tanya balik. Okey, jadi berdasarkan situasi di atas, tulis 2 penerangan tersebut. Okey, pertama hayat Allah. Apa beza hidup Allah dengan hidup manusia? Tadi dia cerita iaitu manusia ni bernyawa. Okey, manusia ni kalau hidup perlukan makan. Manusia ni kalau hidup dia kena bernafas. Manusia ni kalau hidup apa lagi? Okey, dia tak boleh seorang diri, dia kena ada kawan ataupun dia kena ada pasangan. Tetapi kalau Allah hidup, semua tu bukan, semua tu tidak perlu. Okey, Allah tidak perlukan pun semua tu. Okey, kalau macam kita ni berhidup kena bernafas, Allah tak perlulah. Okey, baik, seterusnya soalan nombor 28 hingga 29, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tulis 2 kelebihan Al-Quran. Okey, ini tulislah apa saja kelebihan Al-Quran. Okey, kamu nak tulis mendapat pahala pun betul, masuk syurga pun betul, mukjizat Nabi pun betul. Apalah. Okey, menjadi panduan kepada orang Islam pun betul. Apa lagi? Diberikan pahala pun baca pun betul. Macam semua itu kelebihan Al-Quran. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk tulis 2 dalil akli bukti sifat sebelah betul. Tulis 2 dalil akli bukti sifat iradat bagi Allah. Okey, sifat iradat ni sifat berkehendak, iaitu Allah berkehendak. Allah yang Maha berkehendak. Jadi semua makhluk ni di muka bumi ni dijadikan oleh Allah. Faham? Okey, kamu boleh tulis. Bermaksud dah bila Allah tu berkehendak, Allah tu Maha berkuasa. Apa saja yang berlaku di muka bumi ni adalah di bawah kuasa Allah. Okey? Dan kita boleh juga katakan mustahilah Allah itu bersifat karaha, dan Allah boleh lakukan semua perkara tanpa ada paksaan. Okey, nombor 29, nyatakan pengertian sifat harus bagi Rasul. Okey, Nabi ataupun Rasul. Okey, jadi harus bagi Rasul tadi adalah Nabi ni merupakan manusia biasa. Okey, yang dipilih oleh Allah, tetapi tidak
mengurangkan sifat, harusnya tidak mengurangkan sifat ataupun taraf Nabi ataupun kedudukan Nabi di sisi Allah, kan? Sebagai seorang Rasulullah. Okey, jadi yang nombor 30 ni kita tengok pula, meningkatkan keimanan, buruk sangka, bangga diri, ada keyakinan diri, sabar menghadapi cabaran, berputus asa, redha di atas ketentuan Allah, lupa diri, merosakkan iman, berikhtiar dan bertawakal. Nombor alif, 5 kesan mempercayai sifat iradah Allah. Ba pula 5 kesan tidak mempercayai sifat iradah Allah. Okey, baik, pertama kita tengok apa? Mana kesan mempercayai? Kesan di mana-mana? Baik buruk? Kesan baik. Okey, walaupun dia tulis kesan je. Apa kesan di sini? Oh, rupanya dia nak kesan baik. Sebab apa? Di sebelah dah tulis kesan tidak. Jadi sebelah tu adalah akibat, sebelah lagi adalah hikmah ataupun kelebihan, faedah. Jadi kesan mempercayai yang sifat iradah yang pertama adalah meningkatkan keimanan, nombor 1. Okey, nombor 2 kita boleh katakan ada keyakinan diri, sabar menghadapi cabaran, redha di atas ketentuan Allah, dan berikhtiar dan bertawakal. Tapi kalau untuk ba pula, buruk sangka, bangga diri, berputus asa, lupa diri, merosakkan iman. Okey, tamat untuk akidah. Sekarang kita masuk ibadah. Okey, dia akan masuk kertas yang samalah. Okey, jadi kita tengok pula, bulatkan jawapan yang betul. Okey, yang ini Mama nak tiba-tiba dah nombor 31 kan. Tapi sebenarnya nanti untuk sebenar punya peperiksaan dia adalah nombor 1 sampai nombor 40 biasanya. Okey, ni 40. Betul 40. Okey. Nombor 31, antara berikut yang manakah perbuatan yang menyalahi peraturan semasa muazzin melakukan azan? Okay, yang pertama, berdiri menghadap kiblat ke, melakukan azan secara perlahan, melakukan azan mengikut tertib, menoleh ke kanan dan menyebut hayya 'alas solah. Okey, jadi rupanya melakukan azan secara perlahan. Mana boleh kena kuat. Okey, antara berikut yang manakah tidak merupakan perkara sunat semasa melakukan azan? Berwuduk, menghadap kiblat, berkata-kata, menyaringkan suara. Yang manakah tidak merupakan perkara? Jadi tidak tu adalah berkata-katalah, mana boleh cakap masa azan. Pilih perbuatan yang boleh membatalkan solat, tidak membaca Fatihah awal, berpaling dada dari arah kiblat, mengangkat tangan takbiratul ihram, meninggalkan bacaan kunut ketika solat subuh. Okey, jadi ini semua adalah sunat abaat. Okey, jadi jadi sunat hay'ah pun ada. Cuma yang wajib tu adalah berpaling dada dari arah kiblat. Okey, jadi membaca 2 khutbah termasuk dalam rukun Jumaat ke, fardu ke, tarawih ke, jenazah? Jumaat. Apakah jenis solat jika Ahmad mengerjakan solat asar dalam waktu zuhur? Okey, solat jamak. Memang jamak, tapi jamak apa? Takhir ke takdim? Solat qasar ke, solat jamak takhir ke, solat jamak takdim ke, solat jamak dan qasar? Solat jamak takdim. Tahu? Okey. Baik, jadi solat fardu yang boleh dikosarkan berjumlah 3. Okey, iaitu Zuhur, Asar dan juga Isya. Okey, Maghrib tak boleh. Bila pernyataan yang menjadi syarat untuk mengqasarkan solat. Musafir bertujuan maksiat tak boleh. Mengimamkan orang yang solat sempurna tak boleh. Bersafir tidak kurang daripada 2 marhalah. Solat dikosarkan itu terdiri daripada solat 2 dan 4 rakaat. Tak boleh. Okey, jadi jawapannya jim. Okey. Menahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara yang membatalkan pun. Bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Pernyataan di atas adalah berkenaan pengertian azan ke, iqamat ke, solat ke, puasa. Jadi dal puasa. Okey, selanjutnya kita tengok untuk yang gambar ni pula. Okey, berikut adalah syarat-syarat wajib puasa kecuali baligh, berakal, Islam dan musafir. Musafir lah. Orang yang musafir ni tidak wajib dia untuk berpuasa. Musafir yang jauh lah, bukan musafir yang dekat-dekat tu. Tu tak dikira. Okey, antara berikut yang manakah syarat sah solat Jumaat? Dilakukan di rumah, dilakukan secara berjemaah, ditunaikan sebelum 2 khutbah, ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Okey, jawapan dia ba lah, dilakukan secara berjemaah. Okey, pilih hukum yang betul berdasarkan situasi di bawah. Ketika melakukan tayamum, hasil menyapu tangan melebihi had wajib yang disapu. Okey.
Okey, dia sapu lebih. Contoh sapu kat siku je. Dan sapu sampai sini. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi disunatkan. Okey, murid Y mandi wajib setelah keluar air mani kerana bermimpi. Okey. Kerana bermimpi sampai terkeluar air mani. Jadi apa yang kena buat? Kena mandi wajib. Jadi apa hukum dia? Wajib. Yusuf melakukan solat Jumaat secara bersendirian di rumah. Boleh ke tak? Kan PKP tak boleh. Ada tidak boleh juga. Tidak sah. Hamzah tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan. Boleh ke tak? Boleh, tapi makruh. Tak baguslah. Okey, Fatimah berbuka puasa Ramadan kerana bimbangkan keselamatan diri dan kandungannya. Okey, harus. Okey, sebab apa dia boleh berbuka puasa kerana dia untuk menjaga keselamatan diri dan juga anaknya. Tahu? Okey, soalan 46 hingga 50, lengkapkan doa selepas azan dan iqamat di bawah. Okey. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Mana? Ada tu. Wa salatil qa'imah ada. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'dah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Baik, seterusnya tengok gambar sebelah, iaitu tandakan betul pada anggota yang betul dan pangkal pada anggota yang salah. Okey, tangan, lutut, kaki. Lutut tak payah. Yang betul tangan dan kaki. Okey, tangan, kaki tak payah, tangan saja. Okey, padankan penyataan alif dengan ba. Alif tayamum, azan, solat fardu, solat jamak dan qasar, solat jenazah. Okey, tayamum menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan hingga siku dengan rukun dan syarat tertentu. Okey, lepas tu azan, lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan masuk waktu solat. Solat fardu, perlakuan serta pengucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat jamak dan qasar, menghimpunkan dua solat dalam satu waktu dan memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2. Dan solat jenazah dikerjakan di atas mayat orang Islam setelah dia mandi dan dikafankan. Banyak lagi tak? Oh, nak habis dah. Okey, sikit lagi. Okey, seterusnya tulis nama solat berdasarkan lafaz solat di bawah. Okey, solat fardu zuhri arba'a rakaatin ada lillah ta'ala, solat zuhur lah. Okey, solat fardu asri arba'a rakaatin ada lillah ta'ala, solat asar lah. Perkara sunat dalam solat fardu terbagi pada 2, itu sunat ayat dan sunat abad. Tulis 2 pembahagian tersebut berdasarkan situasi di bawah. Ali membaca doa iftitah selepas mengangkat takbir. Okey, dia tembak Allahu Akbar. Okey, lepas tu ada baca pun Allahu Akbar, terus baca doa iftitah. Tetapi itu dipanggil sunat. Sunat apa? Okey, sunat hayat. Okey, sunat ya. Tapi nombor yang bawah pula, Ahmad melakukan sujud sahwi kerana terlupa membaca doa kunut. Okey, lepas subuh dia baca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Lepas terus dia budak sujud, terlupa nak baca doa kunut. Okey, lepas tu bila dah bagi salam, dia teringat, dia terlupa, dia sujud dahulu untuk sujud sahwi. Lepas tu barulah dia memberi salam. Apa dia panggil tu? Ini kerana dia tertinggal sunat abad. Okey, tulis 2 hikmah solat fardu. Okey, mendapat pahala, disayangi Allah. Apa lagi? Disayangi masyarakat. Okey, hidup dalam keberkatan, semua tu boleh. Okey, apakah cara solat yang boleh dilakukan ketika berada dalam kapal terbang? Okey, kalau boleh berdiri, boleh solat berdiri. Okey, tetapi dalam kapal terbang ni payah. Okey, dia bukan macam kita solat kat rumah. Dia tempat yang tetap. Okey, jadi kita disarankan untuk solat secara duduk. Okey, solat di atas kenderaan lah. Okey, jadi Ahmad jawab nombor 65. Ahmad bermusafir untuk mencari nenek di kampung sejauh 100 km. Dalam perjalanan, Ahmad telah menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak dan qasar. Okey, bagus. Nyatakan hukum solat maghrib yang dikosorkan oleh Ahmad serta alasannya. Oh, Ahmad kosorkan solat maghrib. Tak boleh lah. Okey, sebab apa? Kalau solat maghrib tidak boleh dikosorkan. Kalau dia kosor, kalau dia buat jamak, dia buat isyak je, betul. Ke ustaz tersilap baca ni? Tak apalah, nanti ustaz tengok balik macam mana.
Okey, ba, Umar mengalami kemalangan jalan raya yang teruk. Nyatakan dua cara solat orang sakit selain daripada solat secara duduk. Okey, apa? Dia aksiden yang teruk. Jadi solat secara baring boleh. Solat secara isyarat mata pun boleh. Tahu? Okey. Kalau dah teruk sangat, boleh solat secara hati. Okey, Azizah telah disahkan oleh doktor mengalami penyakit gastrik dan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Okey, hukumnya harus dan juga kerana termasuk dalam orang-orang yang sakit dan dibolehkan untuk berbuka puasa. Nyatakan 3 rukun solat datang. Solat bro. Dapat-dapat ada jenazah, solat jenazah lah. Okey, iaitu berdiri tegak niat solat jenazah. Okey, takbir 4 kali berserta salam. Kepala jenazah di manakah kedudukan imam? Jika jenazah adalah lelaki, kepala jenazah di sebelah kiri imam. Okey, lelaki kini imam. Jenazah tu belah kiri, kepala dia. Okey. Tapi kalau perempuan sini imam, okey, tukar. Jenazah di sebelah kanan. Okey. Dan imam akan berdiri di bahagian pinggang. Kalau lelaki di bahagian kepala lah. Okey, jadi tamatlah sudah untuk saya makan jawapan bagi ulum syariah. Okey, jadi itu saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk subjek yang seterusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.